perbincangan untuk kelas SPM mata pelajaran bahasa Melayu. Okay, saya upload bahan untuk malam ini. Apa ni? Tak boleh ni. Ya, sekejap. Oops. Kenapa? Mak nak upload bahan tak dapat Contoh macam ni. Ni dah pasang. Ni dah pasang. Dia dah upload macam ni. Dia tak keluar. Biasa dia keluar yang kita share tu kan. Ya, betul. Betul lah? Okay. Ya, faham lah teknikal. Okay, sedikit kelambatan disebabkan oleh teknikal. Okay, saya upload gambar di skrin. Okay, semua nampak? Boleh nampak semua? Sila bagi, okay, sila bagi respon. Awak nampak skrin semua? Boleh? Nampak skrin? Nampak, okay, bagus. Alright. So kita mulakan perbincangan kita untuk malam ini. Ini adalah daripada lanjutan daripada kertas 2 pada minggu lepas. Okay, saya ambil yang ini ya. Saya terus ambil nombor 8 iaitu petikan novel. Okay, baca petikan novel di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okay, saya baca sikit ya. Pisang juga dapat memulihkan beberapa penyakit jika amalan pengambilannya dilakukan selalu. Antaranya zat besi yang ada dalam pisang dapat menstimulasikan hemoglobin dalam darah dan mengurangkan anemia. Bagi mereka yang mengalami tekanan darah tinggi, digalakkan makan pisang kerana kandungan potasiumnya yang tinggi. Satu kajian yang dibuat terhadap 200 orang murid di sekolah di Britain yang bakal menduduki peperiksaan, mereka diberi makan pisang waktu sarapan pagi, makan tengah hari dan malam. Ternyata mereka berjaya kerana pisang baik untuk rangsangan otak. Triptopon, sejenis vitamin yang terkandung dalam pisang juga dikatakan dapat membuatkan si pemakannya berasa tenang. Selain buah, kulit pisang juga dapat menyembuhkan bintat dan rasa gatal akibat gigitan nyamuk dengan menyapukan bahagian kulit pada bahagian yang digigit. Vitamin B yang terkandung dalam pisang dapat memberikan ketenangan kepada sistem saraf kita. Ternyata selain coklat, pisang dapat juga memberikan impak yang sama terhadap otak dan menghasilkan ketenangan. Okey, yang ini dipetik daripada novel Jendela Menghadap Jalan. Okey, so soalan ini awak boleh jawab soalan ni. Nyatakan khasiat pengambilan pisang terhadap kesihatan manusia. Ini soalan senang saja. Ini semua ada kat dalam ni kan. Kenapa kat skrin tak ada keluar soalan? Tak nampak soalan? Okey, nanti saya upload semula ya. Okey, sekejap saya upload balik. Okey, sepatutnya nampak Dah nampak belum? Sudah nampak atau belum lagi? Okey, mungkin saya keluar sekejap. Okey, saya stop presenting sekejap. Saya upload balik okey. Window. Share. Okey, semua dah nampak? Semua dah boleh nampak? Bagi respon pada saya. Halo, pelajar-pelajar semua sila bagi respon. Tak nampak? Ayo, macam mana ni? Okey, cuba sekali lagi, tak nampak juga. Sepatutnya sudah ada ya. Tak keluar soalan. Macam mana ni?
Okey, saya harap ni nampak Dah boleh kan? Okey, dah nampak? Boleh nampak cikgu. Okey, bagus. Terima kasih. Alright, so saya dah bacakan tadi. Ini kalau awak tak dengar saya baca tadi, kita baca balik sendiri. Dan cuba jawab soalan. Nyatakan khasiat ambilan pisang terhadap kesihatan manusia. Okey, kalau awak tengok kat sini. Ya. Yang pertama. Okey. Okey, cuba awak bacakan untuk saya gariskan. Okey, pisang dapat memulihkan beberapa penyakit. Okey, jika dilakukan selalulah. Okey, dalam pisang contohnya terdapat apa? Awak boleh sebut kat sini. Antaranya terdapat zat besi dalam pisang untuk menstimulasikan hemoglobin, sel darah merah hemoglobin tu. Dia sel darah merah yang ada kandungan tu yang membawa oksigen dalam darah kan. Okay, membawa menstimulasikan hemoglobin dalam darah dan juga mengurangkan anemia. Mengurangkan anemia tu kurangnya sel darah merah maknanya dia menambah lagi lah sel darah merah. Okey, yang kedua, apa dia? Yang kedua. Yang kedua, tadi zat besi membantu untuk menstimulasikan hemoglobin dalam darah dan mengurangkan anemia. Yang kedua, awak boleh tengok kandungan potasium. Kandungan potasiumnya membantu untuk apa dia? Tekanan darah tinggi ni. Mengurangkan tekanan darah tinggi. Awak boleh guna ayat awak macam tu Awak tak boleh ambil ayat ni satu persatu awak boleh ambil isi kandungan yang penting dan boleh reka ayat awak sendirilah. Kandungan potasiumnya dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, apa dia? Ini nombor satu, mengurangkan tekanan darah tinggi. Nombor dua, pisang sebagai makanan yang dimakan untuk sarapan pagi, tengah hari dan malam dapat apa dia? Dapat merangsang otak, terutama sekali kepada pelajar-pelajar, betul tak? Merangsang otak untuk berfikir dengan lebih baik, lebih jelas tidak ada gangguan. Dan juga terdapat vitamin yang dinamakan tryptophan yang dapat membuatkan si pemakannya berasa tenang. Ini yang ketiga. Selain daripada itu, awak boleh tengok sini, kulit pisang, menyembuhkan bintat dan rasa gatal akibat gigitan nyamuk. Jadi kalau gatal-gatal, ambil kulit pisang bahagian dalam, yang bahagian luar. Bahagian dalam tu awak tonyoh dekat tempat yang berbintil, bekas gigitan nyamuk tu. Boleh meredakan kesan gigitan nyamuk tersebut. Seterusnya ini nombor 4. Nombor 4. Lagi vitamin B. Yang terkandung dalam pisang dapat memberikan ketenangan kepada sistem saraf kita. Menarik kan? Makan pisang saja awak dapat menyembuhkan penyakit yang ada dalam badan anda. Jadi awak tengok selain daripada pisang, sini dia sebut coklat kan. Kalau tak ada coklat, ambil pisang lah. Coklat tu kalau awak makan tu awak rasa macam relax. Boleh jadi macam ngantuk-ngantuk sikit kan, betul tak? Coklat. So kalau memandu tu jangan makan banyak sangat coklat lah. Dapat dapat 5. Saya dapat 5. Dalam bahan ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
Sama seperti yang kita bincangkan tadi. Ada 6 actually. 1, 2, 3 di sini. Di sini 3 Sini 3. Actually ada 6 yang kita bincangkan. Nombor 6. Yang last kali nombor 6. Okay, boleh faham semua? Boleh faham ya? Bagus. Okay, nampak banyak ya. Pelajar-pelajar dah listkan, senaraikan, mengurangkan anemia, merangsang otak, vitamin B terkandung dalam pisang. Apa khasiat vitamin B? Awak nyatakan di situ ya. Kata kalau vitamin B sahaja tak boleh. Cakap vitamin B akan menyebabkan bla bla bla. Contoh kan, kandungan vitamin B tadi. Okay, bagus. Semua faham. Alright. Okay, sekarang kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, saya skip kat sini, jawab soalan berdasarkan nombor-nombor berikut. Saya cuba ya. Saya akan pergi ke soalan rumusan dahulu. Kalau ada masa nanti saya akan pergi kepada bahagian novel ya. Okay, awak tengok di sini bahagian C adalah rumusan. Bahan, okay, kita ada rumusan ini, dia ada 2 bahan yang diberikan ya. Ini bahan 1 dalam bentuk petikan daripada Keratan Akhbar, bahan 1. Okay, seterusnya ini semua awak kena baca dulu. Okay, dan yang kedua ialah gambar. Nampak tu? Bahan yang kedua dalam bentuk gambar. So awak kena buat tafsiran anda sendiri. Bahan 2 ni tentang apa? Awak rasa? Cuba tengok. Okay, saya kecilkan supaya awak nampak semua dalam satu gambar. Boleh tak? Sekejap Alright. Kita kecilkan. Kecilkan lagi 100. Awak nampak semua ini. Ini apa ni? Semuanya apa awak rasa ni? Ini guna pengangkutan untuk bot, untuk rekreasi, orang berkelah. Yang ni orang, ni mungkin sektor pelancongan. Kalau awak tengok ini adalah sungai di Melaka kalau saya tak silap kan. Guna untuk apa? Ni guna untuk pelancongan, yang ni untuk juga rekreasi, okay, kemasyarakatan, mengadakan pertandingan di tepi sungai, memancing. Dan di sini adalah sukan lasak ya, oleh orang yang lebih muda yang sukakan pengalaman sukan lasak. Okay, dia naik bot dengan arus yang lebih deras. Okay, so ini bahan yang kedua. So takrifan awak bahan yang kedua ni tentang apa? Awak rasa? Tentang apa bahan 2? Senang. Pelancongan salah satu. Pelancongan salah satu dalam bahan 2 Okay, aktiviti sungai. Ya, salah satu daripada kegunaan di sini. Sungai. So awak boleh simpulkan ini apa? Ini bahan yang kedua ni kan? Bahan 2 ni, ini bahan 2 Bahan 2 ni nak ceritakan awak tentang apa? Nak beritahu awak tentang apa? Apa dia? Boleh tak? Boleh awak teka tak? Boleh teka? Cuba teka. Dalam SPM kena teka ni. Sebab nak buat apa? Rumusan kan? Tak juga, bukan kebersihan sungai. Ini orang tengah mancing. Ini orang tengah naik bot nak pergi ke suatu destinasi. Yang ini pelancongan. Yang ni sukan. Yang ni apa dia? Rekreasi. Beriadah. Beriadah. Awak buat kesimpulan apa? Tak semua beriadah nampak ni orang naik bot ni nak pergi pengangkutan ni. Ini bukan riadah, naik bot, jalan-jalan. It's not beriadah. Awak nak kata apa? Mungkin kesan, mungkin kita tak tahu kita tengok yang nombor 1. Kalau sebab tu saya tanya sebab ini cepat je awak boleh buat kesimpulan ni. Ini menunjukkan apa ni? Menunjukkan apa? Cepat, SPM dia kena cepat tau. Awak tak boleh buang masa. Keunikan apa? Jangan cerita keunikan saja. Apa dia? Tak boleh nak kata kesan. Kesan unik. Buat satu ayat yang penuh. Apa dia kegunaan sungai ni. Kesan, riadah, keunikan. Awak nak kata keunikan sungai? Awak nak kata kesan sungai? Awak nak kata kepentingan? Oh, okay, ini cantik. Yang Iliana ni menarik. Okay, manfaat. Manfaat tu maksudnya faedah. Syazrul kata faedah. Sungai boleh
Aliana nak kata kebersihan sungai bukan? Ini ya, antara dua ni bagus, sangat dekat ya, manfaat dan kepentingan. Kepentingan apa? Jangan tulis kepentingan saja, kena ayat penuh. Apa dia? Manfaat sungai, faedah-faedah sungai. Boleh, kepentingan sungai. Okey, yang paling dekat sekali ialah kepentingan sungai. Okey, so salah satu daripada idea dari dalam rumusan ini adalah untuk bahan dua ya. Untuk bahan dua, salah satu perkara yang awak kena bagi you kena highlight lah kat sini kan, ialah ini bahan dua ni berkaitan dengan kepentingan sungai. Rajah 2 tentang kepentingan sungai. Okey, kita pergi pula. Saya nak cepat kan sebab saya kejar masa sikit Okey, cuba baca petikan 1. Petikan 1 tentang apa? Okey, kita baca ya. Saya bacakan untuk awak. Sungai merupakan unsur semula jadi ciptaan Tuhan dan khazanah yang memberikan kemaslahatan dalam nadi hidup masyarakat. Sejak awal lagi sungai penting sebagai pembentukan tamadun manusia yang bermula di pinggiran sungai. Ironinya, situasi yang mengecewakan ialah anugerah itu tidak dijaga. Malahan terdapat pihak yang sengaja mencemarkan kualiti air tanpa ada perasaan bersalah terhadap alam sekitar. Kebanyakan sungai yang tercemar yang dilaporkan di kawasan bandar berpunca daripada kegagalan pengurusan sisa pepejal domestik seperti menyalurkan sistem kumbahan ke dalam sungai. Masuk kat sini orang buang sampah buang sampah, buang sisa-sisa apalah, najis ke apa semua, dia buang dalam sungai. Itu sisa kumbahan tu dibuang ke dalam sungai Okey, ini awak tengok nombor 1, okey, perenggan pertama ni tentang apa? Dia nak highlight apa sebenarnya? Ada kepentingan sungai tak? Ada kepentingan sungai tak kat situ? Okey, saya tengok, saya bacakan sikit. Riada. Kepentingan menjaga sungai di Malaysia. Boleh. Kepentingan sungai, boleh. Simple, kepentingan sungai. Nampak bagus Johan Haziq, kesan pencemaran sungai ataupun pencemaran sungai. Di sini awak boleh tulis punca pencemaran sungai. Bagus pencemaran sungai. Cuma tambah lagi awak bukan kesan bukan kesan. Mungkin awak cek balik, awak baca balik semua ni, awak boleh tengok adakah dia kesan pencemaran sungai ataupun punca pencemaran sungai. Dia lain. Punca lain, kesan lain. Awak kena baca. So, awak tengok perenggan yang pertama tu cerita tentang apa banyak? Ada tak tentang kepentingan sungai? Ada atau tidak? Boleh guna mic? Boleh guna mic tak? Ada. Boleh. Okey, ada. Yang mana satu? Dia tak banyak. Saya rasa yang perenggan yang pertama banyak cerita tentang punca-punca pencemaran sungai. Betul? Okey, kalau awak tengok, okey saya bantu awak lah. Kalau saya tanya awak nak tunggu lambat sikit kan. Sungai merupakan unsur semula jadi ciptaan Tuhan dan khazanah yang memberikan kemaslahatan dalam nadi kehidupan masyarakat. Sejak awal lagi sungai penting sebagai pembentukan tamadun manusia. Okey, awak boleh nyatakan di sini kepentingan sungai ialah nombor 1 dalam bahan yang pertama ini. Okey, kepentingan sungai ialah sungai adalah sebagai pembentukan tamadun manusia yang bermula di pinggiran sungai. Okey, yang ini adalah saya sebut sini K K maksudnya KS, kepentingan sungai. Okey, yang lain. Yang lain ada tak lagi kepentingan sungai? Sebab seterusnya dia cerita sini situasi yang mengecewakan. Maknanya
Dia nak pergi kepada yang kedua tu. Punca. Kan kita cari punca ya. Malahan terdapat pihak yang sengaja mencemarkan kualiti sungai tanpa ada perasaan bersalah. Punca maksudnya ada pihak yang tertentu lah yang mencemarkan. Pihak yang kita kata pihak ada pihak tertentu yang sengaja mencemarkan kualiti air sungai tanpa ada perasaan bersalah terhadap alam sekitar. Yang ini kepentingan. Ini kepentingan sungai kan? Yang ini punca pencemaran PPS, punca pencemaran sungai. Cuba tengok kebanyakan sungai tercemar dilaporkan di kawasan bandar berpunca daripada ini salah satu lagi. Berpunca daripada kegagalan pengurusan sisa pepejal domestik seperti menyalurkan sistem kumbahan ke dalam air. Yang ini ialah PPS. Ini yang kedua. Nampak tu? Awak maknanya ada dua faktor yang awak kena highlight kat sini dalam kedua-dua bahan. Satu, kepentingan sungai. Yang kedua, punca pencemaran sungai. Okay. So, awak tengok yang kedua, perenggan yang kedua. Okay, kita tengok ya. Masyarakat perlu sedar bahawa sungai menyediakan hampir semua sumber air untuk kegunaan harian dan selebihnya adalah sumber air seperti air hujan dan air bawah tanah. Malaysia sangat bertuah kerana mempunyai 2,986 lembangan sungai, termasuk 186 lembangan sungai utama. Tidak hairanlah kebanyakan sektor pertanian amat bergantung kepada bekalan air sungai. Kehidupan akuatik seperti ikan dan udang galah yang banyak terdapat di dalam sungai telah memberikan rezeki kepada mereka yang menetap berhampiran dengan sungai dengan melakukan aktiviti menangkap hasil sungai. Nampak soal stok kat sini ya. Namun demikian, nampak dia nak tukar ya, dia nak cerita benda lain pula. Namun demikian, sumber air sungai negara semakin merosot apabila terdapat pihak kilang yang tidak bertanggungjawab membuang sisa toksik ke dalam sungai. Sebagai buktinya, terdapat 229 daripada 473 sungai di seluruh negara didapati tercemar. Maksudnya hampir separuh ya, hampir separuh telah tercemar akibat daripada kegiatan industri. Kewujudan kawasan pertanian tanpa kawalan di kawasan pinggir sungai juga dikatakan menjadi punca berlakunya pencemaran. Hal ini dikatakan demikian kerana para petani kerap menggunakan baja dan racun kimia dalam operasi tani mereka. Okey. So kat sini apakah dia kepentingan sungai? Yang KS ni kepentingan sungai. Yang mana kepentingan sungai? Ini dia dah bagikan ya. Yang ini nampak, yang ini nampak macam yang first ni yang saya buat kurungan yang mula ni adalah kepentingan sungai. Okey, namun demikian tu adalah punca pencemaran sungai. Betul tak? Betul? Okey? Okey. So di sini awak tengok apa dia? Kepentingan sungai. Sedang sungai menyediakan hampir semua sumber air. Okey, awak boleh buat sungai menyediakan hampir semua sumber air untuk kegunaan harian dan selebihnya adalah sumber air. Ini tak payah sebut, awak boleh cakap dia sungai menyediakan hampir semua sumber air kegunaan harian selain daripada hujan dan air bawah tanah. Selain daripada, awak kena create ayat awak sendiri ya, jangan ikut sebiji-sebiji ayat dia. Okey, selagi dia tidak lari maksud ayat tersebut. Okey, tengok ayat yang kedua. Malaysia sangat bertuah kerana mempunyai 286, ini tak payah masuk.
Tidak hairanlah kepentingan sungai. Ini bukan kepentingan sungai, ini fakta ya. Tidak hairanlah kebanyakan sektor pertanian amat bergantung kepada kepentingan sungai, yang seterusnya ialah pertanian amat bergantung pada bekalan air dari sungai. Okey, so ini kita tanda dulu ya. Hidupan akuatik seperti ikan dan udang galah. Okey. Awak boleh tengok. Menjadi punca rezeki kepada orang-orang yang tinggal berhampiran dengan sungai. Di mana sungai menyediakan kehidupan akuatik seperti ikan dan udang galah. Bolehlah bagi contoh kat situ. Tapi yang penting adalah memberi rezeki kepada mereka-mereka yang tinggal, kepada mereka yang menetap berhampiran dengan sungai. Okay, so saya nampak ini KS yang pertama. Okay, yang ini adalah KS 2. Yang ini KS 3. Yang ini punca rezeki ialah KS 4. Nampak? Okay. Maknanya KS kepentingan sungai dah ada 1, 2, 3, 4. Okay. Alright, so seterusnya. Namun demikian, sumber air tenaga semakin merosot apabila pihak kilang. Ini adalah punca pencemaran sungai. So boleh tulis itu pihak kilang yang punca pencemaran sungai adalah daripada pihak kilang yang tidak bertanggungjawab membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai. Okey, ini PPS 1, ini PPS 2 dan ini adalah PPS. Ini bukan dia, PPS 3. Awak dah kumpul dah. 1, 2, 3. Alright, lagi apa? Sebagai bukti terdapat, ini fakta. Okay, terdapat kegiatan industri. Okay, kewujudan kawasan pertanian tanpa kawalan di kawasan pinggir sungai juga menjadi punca pencemaran. Okay, ini adalah PPS yang keempat. Ini PPS yang keempat. Apa dia PPS yang keempat? Kewujudan kawasan pertanian tanpa kawalan di kawasan pinggir sungai, di mana mereka kewujudan kawasan pertanian tanpa kawalan di kawasan pinggir sungai juga menjadi punca pencemaran sungai, di mana awak tulis itu, di mana para petani kerap menggunakan baja dan racun kimia dalam operasi mereka. Yang itu adalah yang PPS punca pencemaran sungai yang keempat. Okey, boleh ya? Boleh? Alright, so kita pergi pada perenggan yang ketiga. Ketiga, okey. Pembangunan yang pesat telah menyebabkan banyak kawasan bukit ditarah untuk dijadikan kawasan penempatan dan perniagaan. Aliran lumpur dari kawasan pembinaan telah menyebabkan sungai menjadi keruh dan berkeladak. Okey. Alright, so ini adalah punca pencemaran PPS yang ke-5. Apa dia punca pencemaran yang ke-5 ni? Pembangunan yang pesat menyebabkan banyak kawasan bukit ditarah dan untuk dijadikan kawasan penempatan dan boleh tulis kat sini ya, dan penempatan ataupun perniagaan. So aliran lumpur dari kawasan pembinaan telah menyebabkan sungai menjadi keruh dan keladak. Okey, itu adalah PPS yang ke-5. Okey, ini punca pencemaran sungai yang ke-5 ya, disebabkan oleh pembangunan ya yang tidak terkawal. Okey, mereka tanggah bukit apa semua. So aliran air anak sungai daripada bukit-bukit tersebut telah merosakkan struktur. Awak boleh cakap kat situ kan, struktur tanah ya. Di sini dia sebut sungai menjadi
menjadi keruh dan okey, awak highlight sungai sebenarnya kat sini kan. Okey, sungai menjadi keruh dan berkeladak. Okey, seterusnya sini pun awak boleh tambah ya. Aliran air sungai itu juga menyebabkan struktur tanah tidak seimbang dan boleh menyebabkan tanah runtuh. Ini tak sebut kat sini kan. Keseimbangan status hidup di bandar telah mengakibatkan kewujudan penempatan setinggan. Masalah yang dihadapi hasil daripada penempatan ini tidak ada sistem pengurusan sampah yang sistematik. Oleh itu penduduk setinggan mengambil jalan mudah dengan membuang sampah ke dalam sungai. Okey, awak tulis situ keadaan kehidupan di bandar yang dipenuhi oleh penempatan setinggan telah menyebabkan penduduk setinggan mengambil jalan mudah untuk membuang sampah ke dalam sungai dan mengotorkan sungai tersebutlah. Ini adalah PPS yang ke-6. Okey, ternyata kesedaran semua pihak amat diharapkan. Okey, ni dia punya penutup. Okey, nampak tak? Jadi untuk bahan 1, awak dapat ada berapa? KS. Kepentingan sungai awak dapat 1, 2, 3 dan 4 daripada bahan 1. Kepentingan di sungai untuk bahan 2 memang banyak lah. Boleh sebutlah kat sini sebagai pengangkutan air daripada satu destinasi ke satu destinasi yang lain. Awak sebutlah yang ni tau. Sebut yang ni. Lepas tu awak kata kepentingan sungai juga boleh dijadikan sebagai tempat rekreasi, beriadah di hujung minggu oleh penduduk-penduduk di kawasan berdekatan untuk berkelah dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Okey, awak sebut ya, tulis ayat untuk gambar ini. Tulis ayat untuk gambar ini untuk bahan 2, kepentingan sungai. Right, lepas tu awak tulis juga seterusnya, okey, sungai juga boleh dijadikan sebagai tempat pelancongan. Betul tak? Kawasan pelancongan di mana para pelancong dapat menikmati pemandangan-pemandangan yang cantik di sekitar kawasan sungai tersebut. Okey ya. Itu untuk kawasan pelancongan. So, awak tu tunjuk contoh kat situ seperti yang ada di Melaka. Okey. Di sini awak boleh cakap di sungai juga manusia, penduduk-penduduk tempatan boleh menggunakan sungai sebagai suatu tempat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, mengeratkan lagi tali persaudaraan antara satu sama lain dengan mengadakan pertandingan, betul tak? Pertandingan kayak, pertandingan mengayuh perahu, pertandingan memancing dan sebagainya. Awak tulis tu okey. So untuk bahan 2, kepentingan sungai ada banyak. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, akhir sekali ni awak jelaskan tentang aktiviti sukan aktiviti sukan lasak yang digemari oleh orang-orang muda, para remaja, okey, untuk contohnya mereka boleh melalui sungai-sungai yang berarus deras untuk melakukan aktiviti-aktiviti lasak. Okey, itu untuk bahan 2 banyak kepentingan sungai. Bahan 1 tadi awak dapat 3, 1, 2, 3. Tambah dengan bahan 2 kepentingan sungai jadi 3 tambah 5 jadi 8 semua sekali. Betul tak? Kepentingan sungai. Lepas tu awak baru tulis punca pencemaran sungai. Betul tak? Kemudian kepentingan sungai dulu. Bahan 1 3 poin. Bahan 2 ada 5 poin. Listkan untuk kepentingan sungai dulu. Jadi kan kalau awak buat rumusan ni, awak kena baca dulu. Awak kena tengok dulu dia nak apa sebenarnya. Kan yang diceritakan dalam tu sebenarnya apa. So awak boleh buat satu takrifan ya, ada berapa faktor utama yang dibincangkan dalam petikan yang diberikan ataupun gambar yang diberikan. So saya dah bagi awak satu
yang jelas pada anda. Okey, kepentingan sungai ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tambah dengan 5, 9 ada semua kepentingan sungai. Lepas tu punca pencemaran sungai ada 6. Okey, awak lepas tu untuk buat ni awak list semua sekali. List semua sekali rumusan tersebut. Lepas tu awak letakkan pendahuluan. Okey, jangan lupa letak pendahuluan dan yang bahagian bawah sekali awak akan letak apa dia? Macam biasalah. Kena ada Kesimpulan. ya, betul. Kena ada pendahuluan. Okey, awak tulis pendahuluan. Pendahuluan awak boleh katakan contoh ya sini, rumusan membincangkan kepentingan sungai dan punca-punca pencemaran sungai. Highlight 2 faktor tu je. Okey, rumusan membincangkan kepentingan sungai dan punca-punca pencemaran sungai. Highlight 2 perkara tu je untuk dalam you punya pendahuluan. Okey, seterusnya awak pergi pula kepada yang kedua iaitu isi. Isi tadi terbahagi kepada bahan, nampak tak? Bahan 1, ada berapa semua bahan 1? Ada berapa? 4 di bahagian bahan 1. Okey. Isi untuk KS dulu. Sorry, ini untuk kepentingan sungai dulu. Ini. Kita bincang untuk kepentingan sungai dulu, isi untuk kepentingan sungai dulu. Bahan 1 ada 4. Okey, bahan 2. Bahan 2 ada 5. Tadi gambar tadi kan, bahan 2 Okey, lepas tu awak pergi pada isi yang kedua iaitu PPS. PPS apa? PPP pula. PPS ialah punca pencemaran sungai. Okey, awak pergi. Bahan 1. Ada tak bahan 1? Punca pencemaran sungai ada berapa? Ada 6. Okey, dalam bahan 1 awak tengok ni ada 6 kan? Saya listkan. PPS, sorry ni PPS PPS ni ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, untuk bahan yang isi seterusnya awak letak punca pencemaran sungai. Bahan 1 ada 6 poin. Bahan 2 ada berapa? Langsung tarak. Bahan 2 yang gambar tu tak ada pun cerita tentang punca pencemaran sungai. Semua dia cerita tentang kepentingan sungai. Nampak tak? Okey, so seterusnya awak pergi pada yang ketiga iaitu apa dia? Penutup. Penutup, tulislah kat situ penutup. Penutup awak boleh katakan di situ, okey, awak buat macam tulis seperti yang saya cakap ni Kesimpulannya, masyarakat perlulah menyedari peranan mereka untuk menjaga sungai agar kebersihan dan keindahan sungai dapat dikekalkan. Nampak tak? Kesimpulannya, itu bahagian penutup Kesimpulannya, masyarakat perlulah menyedari peranan mereka untuk menjaga sungai agar kebersihan dan keindahan sungai dapat dikekalkan. So kat sini macam awak boleh lihat macam cadangan. Betul tak? Cadangan apa yang sepatutnya boleh dibuat untuk mengekalkan kebersihan dan keindahan sungai. Boleh faham tak? Boleh faham? Ulang sekali. Boleh. Kumutan nak ulang yang mana tu? Penutup. Awak faham tak? Ini pendahuluan tadi straight to the point, terus pada point dia.
Awak tulis tu, rumusan membincangkan kepentingan-kepentingan sungai. Nampak tak? Pendahuluan rumusan membincangkan tentang kepentingan-kepentingan sungai, KS, kepentingan sungai, dan punca-punca pencemaran sungai, PPS. Terus bagi tahu pendahuluan. Okey, pendahuluan, rumusan membincangkan tentang kepentingan sungai dan punca pencemaran sungai. Itu pendahuluan. Isi pula, awak pergi dulu bahan 1. Ada berapa KS? Ni KS je tau. Nampak tak ni? Saya pusing, saya pusing pula. Saya bulatkan ni, maksudnya ini untuk topik kepentingan sungai sahaja. Daripada bahan 1 ada berapa? List. Okey, senaraikan. Okey, kepentingan sungai untuk bahan kedua ada berapa? Senaraikan. Okey, tengok daripada bahan 1 tadi kita jumpa 4. Daripada bahan 2 gambar 5 gambar semua cerita tentang apa dia? Kepentingan sungai. So ada 9 dekat situ ya, poin utama untuk isi kepentingan sungai. Lepas tu awak pergi pada isi untuk faktor yang kedua, iaitu faktor utama yang dibincangkan ya. Itu punca pencemaran sungai. Awak pergi dulu pada bahan 1 ada berapa? Saya kira tadi ada 6. Betul tak? Ni ada 6 ni. Punca pencemaran sungai ni ada 6 ni. Okay. Saya pun senaraikan. Bahan 1 saya senaraikan setiap satu. Saya jelaskan satu-satu lah. Jangan awak letak nombor pula kat dalam soalan tu. Awak kena tulis satu-satu ni. Faham tak? Ringkaskan satu-satu. Okay, sebab apa? Rumusan awak kena buat ayat tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Faham tak? Awak jangan tulis nombor. Awak kena tulis sini. Ayat yang pertama. Sungai adalah penting untuk sebagai pembentukan tamadun manusia yang bermula di pinggir sungai. Lepas tu awak pergi pada KS yang kedua pula. Sungai menyediakan hampir semua sumber air untuk kegunaan harian. Full stop. Titik. Okay, pergi pada yang ketiga pula. Okay. Air sungai adalah menjadi bekalan utama pada sumber pertanian. Okey, di negara kita contohlah kan. Itu yang ketiga. Kepentingan KS ini KS KS 3. Dan lepas tu awak kena tulis ayat jangan lupa, tapi ayat you ringkas. Yang pertama apa, ayat pertama, ayat kedua semua ringkas. Tulis dulu, lepas tu awak sambung-sambungkan dia jadi flow dia cantik. Aliran dia cantik, tambah sikit beberapa kata penyambung tadi. Bahan kedua pun sama, awak senaraikan setiap satu ayat yang ringkas, lepas tu baru awak sambungkan dia jadi rumusannya cantik, dia punya flow dia. Okay, untuk bahan isi yang kedua, punca pencemaran sungai pun sama. Ambil daripada bahan 1 ada 6. Okay, tulis ayat yang pertama apa, ayat kedua apa, ayat ketiga apa, yang kita ambil ni sampai 6 kita kenal pasti ada 6 tadi kan. Senaraikan ada 6 semua poin-poin utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu rangkumkan ayat ni cantik je, sambungan dia. Dengan itu awak tambahlah dan yang demikian tambahlah ayat-ayat yang flow cantik dia tu kan. Dan sebagai penutup sangat simple cadangan bagaimana masyarakat boleh menjaga sungai supaya lebih bersih dan lebih indah. Okey, beri cadangan supaya dapat dinikmati oleh masyarakat. So awak boleh buat penutup pendahuluan satu ayat dan untuk penutup juga satu ayat. Yang banyak ni kat bahagian isi ni. Bahagian isi ni yang banyak ya. Okey, awak dah kenal pasti. Boleh buat semua? Okey tak? Cikgu, kalau isi tertinggal satu boleh ke? Itu kalau boleh jangan tertinggal lah. Sebab tahu kena baca satu-satu. Baca, tulis ayat ringkas sebagai poin yang pertama. Lepas tu pergi pula yang kedua. Faham tak? Buat macam yang saya buat ni pendahuluan, isi perkara yang pertama yang dibincangkan. Awak buat tengok daripada bahan 1 apa dia, awak boleh dapat bahan 2 apa. Lepas tu
faktor yang kedua yang dibincangkan. Daripada bahan satu ada berapa, bahan kedua baru ada berapa. Senaraikan perkataan-perkataan situ, lepas tu baru awak buat ayat cantik flow dia. Awak tak boleh buat terlebih. Contoh-contoh tak payah masuk. Contoh-contoh tak payah masuk sebab awak sangat terhad untuk buat rumusan ini kan sebab 120 patah perkataan sahaja. Tapi kalau awak dah buat semua tengok ada lagi nak kena letak. Boleh lagi letak ayat, letaklah sikit. Tapi awak kena kira supaya tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Boleh faham semua? Boleh? Saya harap tulakan pipi lebih perkataan tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Okey ya? Alright, so saya ucapkan, saya rasa tak silap malam ni malam yang paling akhir ya, kelas SPM, betul tak? Untuk penggal 2022. So awak akan bercuti, bukan bercuti, awak akan menjalani peperiksaan SPM selepas ini kan. So saya ucapkan selamat berjaya, selamat maju jaya. Okay, awak banyak buat latihan dan buat ulang kaji ya. Semua bahan-bahan yang diambil kira untuk dimasukkan soalan-soalan dalam peperiksaan SPM. So saya ucapkan selamat maju jaya kepada pelajar-pelajar semua. InsyaAllah anda semua akan berjaya ya lepas ini mendapat result yang bagus. InsyaAllah. Dan terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Seterusnya untuk mata pelajaran sains pada malam ini. Okay, kita akan membincangkan soalan-soalan sebagai sambungan pada bahan yang telah saya telah bincangkan pada minggu lepas ya. Okey, pelajar-pelajar boleh nampak skrin? Boleh. Boleh ya? Okey, bagus. Alright. So, kalau saya tak silap, pelajar-pelajar telah, saya pun lupa awak berhenti kat mana Okey. Kalau tak silap soalan ini dah buat kan? Yang tercekik tu dah buat Betul? Cikgu, soalan tak nampak. Soalan tak nampak? Okey, saya cuba sekali lagi upload ya. Okey. Okey, sudah nampak? Sudah nampak semua? Tak Cikgu. Boleh nampak. Okey, bagus. Alright, so saya tak silap soalan ni saya dah kemukakan pada minggu lepas, betul? Siapa yang ingat? Sebab saya bertukar dengan form 4 punya. Okey. Soalan ni dah buat belum? Pada minggu lepas? Bukan boleh, sudah atau belum? Belum? Saya rasa sudah Okey. Rasanya belum. Saya rasa sudah. Belum? Sudah ke belum? Ke awak baru masuk minggu ni, minggu lepas tak masuk? Okey, tak apa. Saya akan pergi kepada soalan ini ya. Soalan 5A.
Okey, soalan 5A. Ini adalah, tengok ya, soalan 5A, muka surat 343. Okey, cuba tengok soalan ini. Okey, dapatkan jawapan. Okey, apa jawapan dia? Untuk dia tulis situ untuk 5A, section B ya, bahagian B. 5A. Padankan istilah berikut dengan maksudnya yang betul. Apakah yang dimaksudkan dengan laju? Apakah yang dimaksudkan dengan laju? Okey, siapa nak jawab? Laju maksudnya apa? Adakah dia sesaran per unit masa? Ataupun jarak yang dilalui per unit masa? Ataupun perubahan laju per unit masa? Ataupun perubahan laju per unit masa? Yang mana satu? Sasaran per unit masa. Okey. Sesaran yang dibuat per unit masa. Betul? Betul jawapan awak? Tak apa jelas tadi. Ini jawapan dia ya. Okey, sorry. Saya ambil ni dulu. Okey, ini jawapan dia. Alright. Laju bermaksud sesaran per unit masa. Okey, untuk pecutan, apakah dia definisi untuk pecutan? Mana jawapan dia? Ni SPM nak exam ni. Sasaran per unit masa, sesaran. Okey, betul. Alright, pecutan ialah cepat jawab. Okey, kita kalau kita lebih cepat jawab, kita boleh jawab lebih banyak soalan malam ni. Kalau semua macam lambatlah kita. Okey? Apa dia maksud pecutan? Apakah dia maksud pecutan? Cikgu, kalau jarak dilalui masa. Tak berapa jelas. Kuat sikit. Kalau jarak dilalui per unit masa. Jarak yang dilalui per unit masa. Bukan. No. Salah ini. Cuba yang lain. Cuba jawapan lain. Ada dua lagi pilihan. Dia bukan jarak. Pecutan maksudnya daripada slow jadi makin laju. Makin laju. Makin laju. Apa jawapannya? Perubahan laju per unit masa. Perubahan laju ke perubahan laju? Laju. Dia ada dua tu. Laju. Perubahan laju ataupun perubahan laju. Cikgu, apa beza dia? Laju adalah ini dah tengok sesaran per unit masa. Okey, berapa kelajuan anda dalam satu unit masa. Mungkin dia ambil sesaat mungkin kat situ kan. Okey. Itu laju. Kan awak dah dapat definisi laju, sesaran per unit masa, gerakan. Okey, perubahan laju per unit masa. Kelajuan. Kalau saya tak silap kat sini perubahan laju. Bukan saya tak silap, memang jawapan dia kat sini pecutan adalah perubahan laju, bukan laju laju per unit masa. Okey. Alright. Okey, kita pergi kepada yang ke B. Ini nombor 5B.
Okay, cuba tengok 5B. Rajah 4 menunjukkan pita detik yang ditarik oleh sebuah troli melalui sebuah jangka masa detik yang disambungkan kepada bekalan arus ulang alik yang berfrekuensi 50 Hz. Okey, sekarang dia minta anda semua hitung hal laju pada detik yang pertama. Kirakan hal laju pada detik yang pertama. Ini detik yang pertama ya. Ini. Ini adalah detik yang pertama. Nampak mula-mula slow kan? Lepas tu dia makin laju kan? Ini detik yang terakhir. Dia makin laju kat sini. Mula-mula dia start slow, kemudian semakin laju. Okey, bagaimana nak hitung hal laju pada detik yang pertama? Awak kena tengok apa ni? Formula untuk hal laju. Okey, hal laju. Ini pengiraan hal laju diwakili oleh U sama dengan 1 cm. 1 cm. Okay, saya padamkan sikit di sini. Ini adalah 1 cm per 0.02 saat. So jawapan dia apa? 1 bahagi dengan 0.02 saat. 1 cm Jawapan dia ialah berapa? 1 cm bahagi dengan 0.02 saat. Apa jawapan dia? Cuba. Apa nombor 50. jawapan dia? Ambil kalkulator. 1 cm 50. bahagi dengan 0.02 saat. Apa jawapan dia? Come on. 50 cikgu. 15 orang dalam kelas ni ya. Berapa? 50. Ya betul, 50 ya. 50. Laju dia adalah 50 cm per saat. Kuasa negatif 1. Okey, itu jawapan dia. Kemudian dia tanya pula, hitung hal laju pada detik yang akhir. Itu awak kena ingat formula untuk hal laju kan. Okay, detik yang akhir sama juga, awak kira seperti yang pertama, cuma awak tukar cm tadi. Pada detik yang terakhir awak tengok kat sini adalah 5 cm. So awak tulis situ 5 cm bahagi dengan 0.02 saat. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Berapa jawapan dia? 8? Kalau 1 cm jadi 50. Kalau 5 cm jadi dia berapa? 250. 200 betul. 250 cm kuasa, bukan kuasa 2, sorry ya. Kuasa 1, negatif 1. Oops, sorry.
Okay, saya kena upload balik. Okay, jawapannya ialah 250 cm negatif 1 per saat lah. Okay, negatif 1. Okay, itu jawapan dia. Alright, seterusnya. Dia tanya balik kat sini. Berapakah pecutan troli? Berapakah pecutan troli? Macam mana? Cuba tengok formula untuk pecutan. Formula untuk pecutan, ingat tak? Pecutan diwakili oleh A sama dengan B minus U over T sama dengan 250 tolak 50 cm per saat dibahagi dengan 10 darab 0.02 saat. So jawapan? Ini formula 249.9. V adalah awak tengok situ acceleration ataupun pecutan diwakili oleh A bersamaan dengan velocity minus U bahagi dengan T. T adalah masa, time kan? Okay, U adalah halaju. V adalah apa dia? V. Ingat balik, apa dia V? V adalah 250. E minus U adalah halaju bahagi masa. Velocity halaju tolak U tadi apa tadi? U halaju. Okay. Halaju juga. Halaju, okay. V tu kalau tak silap halaju terakhir tolak dengan halaju yang mula-mula. Yang awal. Ingat tak? Halaju awal adalah di bahagian 1 cm ni bila kita kira yang awal ialah 50. Yang akhir ialah awal ialah 50. Yang akhir ialah 250. So ini adalah halaju akhir V. U adalah halaju awal. Faham ke tak? Ini dua-dua ni halaju. Faham. Tapi dia membezakan, okay, sebab dia nak tahu pecutan. Pecutan maksudnya dia tengok yang akhir tolak dengan yang mula-mula. Mula-mula memang slow. Akhir laju. So yang akhir tu adalah 250 ni kita dah kira ni halaju akhir ni. 250 kita letak sini tolak dengan halaju yang mula-mula iaitu 50 cm per saat. Okay, kita tolak lepas tu bagi dengan 10 darab 0.02 saat. Tak okay. Alright, so dia ada titik dia ni lebih kurang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10
10 gerakan. Kat sini titik-titik ni ada 10 gerakan. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, ini 10. So maknanya dia punya perubahan dia ada 10. Tu awak tengok kat situ 10 darab 0.2 saat. Sebab apa 0.2 saat? Dia mengambil masa 0.2 saat. Okay, so 10 darab 0.2 saat. Apa jawapan dia? 249.9. 249. 250 tolak 50 berapa? Selesaikan yang atas ni dulu. 250 tolak 50 cm per saat bahagi dengan 10 darab 0.02 berapa? 10 darab 0.02 jadi 0.2 saat. Betul? Betul tak? Betul ke tak? Betul ke? Awak faham ke tak? Macam mana dapat 200? Ini ingat ya, V ni adalah yang akhir, halaju akhir. Macam mana saya tulis sini? Ini adalah halaju yang akhir. Halaju. Ini adalah halaju awal. Faham tak? V adalah halaju akhir, U adalah halaju awal. Kita dah kira siap-siap dah tadi. Halaju awal berapa, halaju akhir berapa. So yang akhir tolak yang awal, 250 tolak 50 per dengan masa. Masa adalah setiap satu perubahan tu okay, ada 0.2 saat. So ada 10, so darab 0.2 darab 10 jadi 0.2. So 200 bahagi dengan 0.2 bersamaan dengan apa jawapan kamu? Tak ada kalkulator. Cuba guna kalkulator. Apa jawapan dia? 1000 m saat kuasa 2. Sebab apa dekat atas ni dah negatif 1, lepas bagi lagi saat kat bawah ni. Dia akan jadi saat negatif 2. Ini jawapan untuk pecutan. Sorry. Betul? Okay. Ini adalah jawapan untuk pecutan. Okay. 1000 cm per saat kuasa 2. Jawapan dia ya. Pecutan adalah 1000 cm per saat kuasa 2. Boleh faham? Boleh faham semua? Saya pergi satu-satu ya. Saya tunjuk awak. Okay. Kita pergi kepada seterusnya. Awak salin Boleh? V adalah halaju akhir. U adalah halaju awal. Halaju akhir 250, halaju awal ialah 50. Awak tolak dua tu bagi dengan 10 darab 0.02. So awak boleh lihat kat sini gerakan ini ya. Setiap satu gerakan ini 0.02. Makin lama dia makin jadi semakin meningkat. Dia punya kelajuan dia. Tapi pada masa yang sama. So awak boleh lihat bahawa kat sini awak kena darab 10 darab 0.02 saat. So jadilah 1000 cm saat kuasa 2. Boleh faham semua? Boleh ya? Okay, good. Alright, kita pergi pada nombor 6. Boleh. Tak boleh? Awak ambil gambar ni je lah. Ambil gambar ni nanti awak kaji balik. Awak ingat V adalah
halaju akhir, V. U adalah halaju awal. Ini dia punya formula ya, V tolak U bahagi dengan T. Okay, ambil gambar kat situ macam mana. Okay, lepas tu awak kaji sendiri macam mana satu-satu Okay, kita pergi nombor 6. Nombor 6, rajah 5 menunjukkan kedudukan kelenjar endoktrin seorang lelaki. Okay, kita sebagai manusia kita ada banyak kelenjar yang menghasilkan hormon. Okay, kelenjar tu menghasilkan hormon. So, untuk di bahagian otak manusia ada satu kelenjar yang dinamakan, okay, kat sini diwakili oleh X. Apakah X? Kelenjar apa? Dan menghasilkan hormon apa? Okay, untuk ini A ni ditanya, namakan kelenjar X. Okay, tengok soalan A ni, namakan kelenjar X dan Y dalam petak yang disediakan dalam rajah 5. Apakah dia X dan Y? Apakah dia kelenjar X dan kelenjar Y? Okey, ada jawapan X? Tak ada jawapan? Tak ada orang type jawapan ya? Cuba type jawapan X apa, Y apa? X apa? Y testis, betul? Betul alpha. X ialah apa? X adalah kelenjar pituitari. Okey, pituitari. Okey, dan Y adalah testis. Ini orang lelaki je ada, orang perempuan tak ada S P-I-S. Alright, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Dia tanya kelenjar X dan kelenjar Y. Maksudnya Y ni pun testis ni adalah kelenjar yang menghasilkan sperm Okay, so B. Nyatakan dua fungsi hormon yang dirembeskan oleh X. Apakah kalau kita tanya tentang fungsi, maksudnya apa dia tugasan dia? Apa kerja dia? Hormon X ni ada dua fungsi, ada dua tugasan dia. Hormon yang pertama apa guna dia, yang kedua apa guna dia? Boleh bagi jawapan tak? Ini awak tengok soalan ni ada 2 markah tapi kalau nak selamat jawab 3 lah. 3 kalau ada 3 kan. Sini ada bagi 3. Okey, yang pertama apa? Fungsi hormon di pituitari apa dia? Ya, betul. Okey. Ya, Lim Yang Jo, X adalah pituitari, betul. Pituitari salah satu hormon yang dirembeskan, kerja dia ialah untuk satu mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal, betul. Yang kedua, merangsang pertumbuhan, ya ke? Merangsang pertumbuhan, ya betul. Merangsang pertumbuhan dan menghasilkan protein. Tambah sikit kat situ. Merangsang pertumbuhan dan menghasilkan protein. Yang pertama ni, ada lagi tak jawapan? Cuba tambah satu lagi jawapan. Okey, yang Lim jawab mengawal kuantiti air tu awak boleh tulis itu. Merangsang penyerapan semula air di
tubul pengumpul ginjal. Betul lah, jawapan awak okey lah. Mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Okey, betul. Merangsang pertumbuhan dan apa dia tadi saya sebut? Penghasilan protein. Tambah. Okey, yang ketiga tu awak boleh tambah. Awak boleh tengok apa ni? Jawapan ataupun fungsi-fungsi lain ya yang dijalankan oleh hormon pituitari. Okay, saya nyatakan di sini yang ketiga, awak boleh letak kat situ untuk selamat lah, mana tahu salah satu dan dua tu mana tahu kan salah satu salah apa kan. So nombor 3 tu sebagai penyelamat. Tambah satu lagi. Apa dia? Boleh tak tambah satu lagi? Siapa tahu? Yang ketiga, okey, saya nyatakan di sini ya. Merangsang penghasilan dan perembesan thyroxina daripada kelenjar thyroid. Kena ingat tu ha. Okay, hafal sikit lah ni kan. Okay, merangsang penghasilan dan perembesan thyroxina daripada kelenjar thyroid. Itu pun kelenjar thyroid tu sebenarnya berada di sini ya, kawasan sini. Thyroid kan. Kawasan sini tapi dikawal oleh hormon ini sebenarnya. Dikawal oleh kelenjar pituitari, merangsang penghasilan dan perembesan thyroxina daripada kelenjar thyroid. Dia membantulah ni, pituitari ni membantu di sini juga ya. Okay, boleh faham ya? Okey, seterus kepada C. Nyatakan satu kesan kepada lelaki itu jika kedua-dua kelenjar Y dikeluarkan. Jika kedua-dua kelenjar Y ini dikeluarkan, testis itu dikeluarkan, apa jadi pada orang ni? Apa jadi pada dia? Orang lelaki, kalau tak ada ni, apa jadi? Pelajar-pelajar ada berapa orang? 14, 12 orang dalam kelas ni ya. Apa jadi sekiranya testis dikeluarkan? Ya, apa jadi pada mereka? Terutama sekali orang lelaki lah. Apa akan jadi pada orang lelaki sekiranya testis dikeluarkan? Dibuang. Mungkin dibuang tu bukan sengaja-sengaja buang. Mungkin ada penyakit kan? Dia terpaksa dipotong keluar. Apakah dia kesan daripada ketidakadaan testis tersebut? Jadi awak kena tahu sebenarnya testis tu guna untuk apa? Dia adalah kilang tau. Kilang apa? Testis adalah kilang apa? Kilang menghasilkan apa? Come on. Ada berapa orang ni? 13 orang ni. Cuba tengok. Testis adalah kilang untuk menghasilkan apa? Ya? Tak tahu. Tak belajar ke apa? Cikgu tak sebut dalam kelas ke? Testis adalah kilang untuk menghasilkan sperma. So bila testis dibuang keluar, disebabkan oleh penyakit ke apa, so seseorang lelaki itu tidak dapat menghasilkan sperma dan tidak boleh menghasilkan zuriat. So dengan kata lain, berlakulah pemandulan. Sama juga dengan kucing awak dekat rumah awak kan, ada kucing kan, biasa kucing dia tak nak kucing tu boleh melahirkan anak-anak kucing kan. So kucing lelaki dia buang dia punya testis dia. So dia tidak dapat menghasilkan anak lah. Okay. Alright, faham ya? Okay. Senyap semua. Okay, D. Labelkan huruf P pada pankreas pada rajah 5. Mana pankreas? Yang mana satu pankreas? Boleh jawab? Mana satu pankreas? Come on. Pelajar-pelajar SPM dah dekat nak exam dah ni. Takkan senyap aja. Ni kan peluang awak untuk ulang kaji. Yes, betul. Pankreas warna kuning. Awak kena aktif jangan tunggu dan lihat ya. Okay, awak nak exam, awak kena aktif. Okay, betul. Pankreas berwarna kuning. Alright, so
kita pergi kepada nombor 7. Jadual 3 menunjukkan dua contoh alloy dan kandungannya. Okey, alloy P, dia tak sebut nama apa ya. Apa dia jenis material dia tak sebut. Tapi dia panggil dia alloy P. Mengandungi 74% iron ataupun besi, 18% kromium dan 8% nikel. So apakah alloy yang bernama P ini? Yang ini dia dah bagi tahu dah siap-siap. Ini adalah gangsa ataupun bronze. Gangsa ya. Okey, gangsa ini diperbuat daripada kuprum mengandungi 88% dan timah mengandungi 12%. Untuk jadi gangsa ni, ini dia punya pecahan sebatian yang ada dalam gangsa tersebut. Maknanya kuprum lebih banyak lah. Timah dia tak sikit aja, 12%. Okay. So, soalannya, namakan alloy P. Apakah alloy P? Namakan alloy P. Awak rasa alloy P apa? Ya, betul. Alloy P, Lim jawab keluli. Betul ya? Keluli. Betul. Okey, kita pergi pada nombor seterusnya. Nombor berapa ni? Nombor 6. Nombor 6. Nombor 7 lah. Nombor 7A bahagian 1 dah dijawab clearly. Nombor 7A2, namakan proses untuk menghasilkan alloy P. Namakan proses untuk menghasilkan alloy P. Apakah prosesnya? Nak jawab? Tak cuba jawab dulu sebelum dapat jawapan yang betul? Kalau saya suka cuba dulu. Saya nak test kita punya memory tu. Ingat lagi tak benda yang cikgu ajar tu dekat sekolah tu? Ini awak ulang kaji dengan saya sekarang ni. Apakah yang dinamakan? Betul. Okey, Lin jawab. Ini adalah pengaloyan. Alloy mengalloykan. Pengaloyan. Ya. Nyatakan atom asing dalam gangsa. Apakah atom asing dalam gangsa? Maksudnya atom yang mempunyai kandungan yang sikit tadi. Dalam gangsa apa dia? Apa jawapan dia? Dalam gangsa, apakah atom asing? Dia ada dua je, kuprum dengan timah. Kuprum paling banyak, timah paling sikit. Dan okay, so apakah atom asing dalam gangsa? Jawapan? Jawapan apa? Atom asing dalam timah tentulah yang 12% tadi, yang sikit tadi. Iaitu timah. Okey, timah adalah atom yang asing yang terdapat dalam gangsa sebab dia campuran Dia ada kuprum ditambah dicampur sikit timah. Jadilah gangsa. So gangsa digunakan untuk apa? Ni gangsa digunakan untuk apa ni soalan seterusnya ya. Nombor 7B. Padankan alloy dengan kegunaannya. Loyang guna untuk apa? Gangsa guna untuk apa? Gangsa medal. Loyang guna untuk? Loyang alat muzik. Okey, bagus. Loyang digunakan untuk alat muzik. For sure, gangsa digunakan untuk pingat. Kan pingat kan selalu orang buat gangsa kan? Gangsa nombor berapa? 1, 2, 3. Nombor berapa dapat gangsa? Okey, nombor berapa dapat gangsa biasanya? Betul, Muhammad Amir. Bagus, Muhammad Amir Danish. Orang nombor 3 akan dapat gangsa. Nombor 1 dapat emas, nombor 2 dapat perak dan nombor 3 dapat gangsa. Very good. Okey, seterusnya. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan satu alloy.
Alloy ini mempunyai nilai rintangan hampir sifar. Okey. Yang kedua, digunakan dalam pembuatan kabel elektrik. Maksudnya menjadi penebat yang tinggi lah. Bahan penebat yang tinggi. Mempunyai nilai rintangan hampir sifar. Apakah alloy ini? Jawapan untuk C ni yang terakhir untuk nombor 7 ya. Okey. Apakah alloy tersebut? Tak tahu. Siapa nak teka? Teka je tak apa. Awak rasa? Apakah yang dimaksudkan dengan alloy yang mempunyai nilai rintangan tinggi hampir sifar dan digunakan dalam pembuatan kabel elektrik? Awak rasa? Tak tahu. Okay, saya bagi jawapan lah. Saya tunggu awak lambat. Okay, super apa? Superman. Bukan. Super apa? Conman. Bukan. Super konduk apa? Konduktor. Okay. Alloy yang dimaksudkan ialah superkonduktor. Tapi biasanya kalau awak tengok komputer kan, chipboard, okay, chipboard, bahagian permukaan chipboard ya, yang kat dalam, bahagian dalam tu diperbuat daripada apa dia? Silikon. Diperbuat daripada silikon sebab dia bukan pengalih haba yang bagus ya. So silikon adalah diperbuat daripada apa? Ini tak ada soalan dalam ni. Ini saya yang bagi soalan pada awak. Silikon diperbuat daripada apa? Ya, siapa nak jawab? Silikon dibuat daripada chipboard tu, motherboard, bukan chipboard, sorry ya, bukan chipboard. Motherboard komputer bahagian dalam ya. Ada arus elektrik dekat atas motherboard tu. Motherboard tu dibuat daripada silikon, pengalih haba yang lemah ya. Okey. Dibuat daripada pasir di tepi pantai. Faham tak? Pasir tepi pantai tu. Itu adalah silikon. Okey, faham ya? Boleh faham semua? Tak faham? Faham ke tak? Senyap je semua. Ada lagi 11 orang kat sini, saya tak tahu ya. Faham. Okey, bagus. Okey, saya suka ada respon sebab saya bimbang saya cakap dengan mungkin saya bercakap dengan sesuatu yang tidak memberi perhatian. Okey. Awak ambil SPM awak kena aktif Okey, nombor 8. Raja 6 menunjukkan menu sarapan pagi Lisa. Okey. Lisa ambil roti, susu dan telur. Biasa dia suruh awak kira kat sini ya. Kalori, nilai kalori. Sila akhir bulan awak dapat soalan ini, betul tak? Namakan kelas makanan bagi telur. Telur dalam kategori apa makanan? Protein. Betul. Okey, telur dalam kategori protein. P-R-O-T-E-I-N. Protein, betul. Okey, so B, nombor 7B. Jadual 7 menunjukkan nilai kalori untuk 3 jenis makanan. Roti 90.8 untuk 1 gram. Untuk 1 gram 1 gram roti nilai kalorinya ialah 9.8 kilojoule. Telur pula. Telur. 1 gram telur kalori dia ialah 6.5 kilojoule. Dan awak tengok pula untuk susu. 1 gram susu bersamaan dengan kalorinya ialah 13.8. Okey, soalannya. Lisa mengambil 200 gram roti. Susu 150 gram susu.
dan 100 gram telur. Kira jumlah kalori yang diambil oleh Lisa untuk sarapan pagi. Cuba kira. Kira cepat. Awak kira kan. Takkan yang simple-simple macam ni saya kena kira juga ya. Ini ya masuk dalam SPM awak menyesal lah. Sebab senang. Oh, tak dapat jawapan lah. Okey. Ya, bagus. Okey, so awak boleh tengok kat situ. Awak boleh tulis untuk nak mendapatkan jumlah keseluruhan kalori yang diambil untuk sarapan Lisa ya. So awak buat 200 gram roti darab dengan 9.8. Okey, seterusnya awak ambil dia tulis kat situ susu. Okey, ini nampak tak? Soalan ni boleh trick awak tau. Nampak susunan dia roti, telur, susu. Kat sini dia buat roti, susu, telur. Sila hari bulan awak tersalah susun. Kena hati-hati. Faham? Awak kena hati-hati. So awak susun macam mana? 150 ini adalah untuk apa? Untuk susu. Susu adalah 13.8. So awak ambil telur. Telur ialah berapa telur? 100 gram telur. Darab dengan 6.5. So awak totalkan semua. Totalkan. Berapa untuk 200 darab 9.8? Berapa? Jawapannya berapa? 200 darab 9.8. Okey, betul. 1960. Okey, lepas tu 150 gram darab 13.8. Jawapannya ialah jawapannya ialah 2070. So 100 darab 6.5. Jawapannya 650. betul, 650. So awak totalkan semua sekali akan dapatlah jawapan berapa? Ya. Okey, dapat jawapan? Dapat jawapan tak? Berapa semua sekali? Tadi ada pelajar yang dah bagi saya jawapan, dia dah siap-siap kira dah. So expert tu. Dia dah dapat kira dah. Very cepat. Kilojoule ya. Jangan lupa letak unit kilojoule dekat belakang ni Kalau tidak tu jawapan tu dia nanti mungkin dia ada potong sikit lah. Sebab awak tak tahu unit apa yang awak letak. So letak kilojoule kat situ Boleh? Boleh semua. Okey, sekarang kita dah terlebih masa iaitu 9.49. Okey, so ada sikit lagi kan? Dekat situ ada sikit lagi. So awak jawab sendirilah soalan-soalan ni. Saya sudah muat turun dalam WhatsApp group untuk SPM. So awak jawab sendiri soalan-soalan ini. Boleh? Boleh atau tidak? Boleh ya? Okey, bagus. Ni siapa ni? Tak kenal. Dia saya tak kenal. Apa tu? Boleh Okey. Alright, so saya ucapkan selamat maju jaya kepada anda semua yang akan menempuh peperiksaan SPM pada minggu bila waktu yang terdekat inilah. Okey, saya harap anda buat ulang kaji dengan lebih teliti dan juga ingat semua pelajaran yang telah diajar oleh guru-guru anda dan saya harap anda semua berjaya. InsyaAllah. Okey. Sehingga berjumpa lagi, saya ucapkan terima kasih pada mereka yang datang pada malam ini. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Cikgu Terima Fairuz. kasih, Cikgu. Terima kasih Saya, banyak saya. kerana telah bersama-sama dengan program DAJ kita. Jadi pada pelajar-pelajar calon-calon SPM 2022, jadi kami halalkan segala ilmu yang telah kami curahkan dan masukkanlah dan sematkanlah dalam hati pelajar-pelajar semua bahawa anda insya-Allah pelajar cemerlang di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jangan lupa tenang-tenang jangan lupa banyakkan solat hajat, baca yasin dan juga lain tak bukan sudah tentulah mohon restu daripada ibu bapa, mohon restu daripada guru-guru, maafkan kawan-kawan orang kata apa? Kita mencari ketenangan insya-Allah Jadi Cikgu Fairuz, terima kasih banyak bersama-sama kita. Jadi okey, jumpa lagi insya-Allah kalau ada ruang dan masa. Semua. Ya. InsyaAllah selamat berjaya semua Ya. Okey. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Mungkin ada pelajar nak say something pada rakan-rakan yang lain, silakan. Boleh. Ya. Kita masih live lagi ni, silakan. Silakan. Kalau ada nak cakap apa-apa, terima kasih ke apa ke, silakan. Terima kasih, Cikgu, dah mengajar dari jam 8 sampai sekarang. Okey, sama-sama lain. Ya. Tak ada masalah, semuanya okey kalau dah disusun semua dalam dah dirancang dengan teliti, insya-Allah dapat dibuat dengan lebih lancarlah insya-Allah. InsyaAllah. Silakan ada lagi Sabrina ni Lim Yanjo, Wina, sementara kita masih live lagi ni. Silakan Amir. Itu bagus pelajar-pelajar yang memang kita kata setia dengan tuition kita. Mereka selalu ada setiap minggu insya-Allah. Okey, ada lagi nak say something? Mungkin harapan pada kawan-kawan, mungkin nak bagi semangat, silakan pada kawan-kawan. Sangat best 05 SPM. Okey, terima kasih. Kias Kias 1818. Okey. Kis ke Kias ni? Okey, lain sila lain. Kalau nak tanya soalan nanti boleh WhatsApp dalam grup lah. Okay, kalau ada soalan boleh WhatsApp dalam grup. InsyaAllah saya akan check tengok lah. Okay, ada lagi? Amir. Amir tak nak say something Amir? Oh, Amir kata tak nak lah, malu. Tak ada orang tengok pun. Bukan muka. Bukan nak show on video pun. Lim Yanjo ni selalu join ni. Lim Yanjo. Hai. Say something, Lim. Dia baru tu, Cikgu. Ini yang akhir boleh awak berinteraksi dengan kawan-kawan. Malu tu Encik Azman. Sabrina. Oh, kamu punya nama canggih-canggih. Ichigo. Wina Marisa. Okay, Wina Marisa, silakan. Wina Marisa, say something. Okay, Amir good luck semua. Okay. Selamat maju jaya semua. Akhir kalam, insyaAllah kita akan jumpa di Menara Gading dan juga Alam Kejaya. Kalau mana tu jumpa kami di luar sana, tegur-tegurlah guru-guru yang telah mengajar kamu. Saya Cikgu Azman bersama dengan warga tutor
program Tuition DJ ini mengucapkan selamat maju jaya pada semua anak-anak didik kami. Sekali lagi kami halalkan segala ilmu yang telah kami kongsi, yang telah kami curahkan pada anak semua. Semoga berjaya dan insyaAllah jumpa di mercu kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okay.